Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ni sambung yang ketiga iaitu kedatangan hadas kecil atau besar. Penjelasan yang pertama, jika orang yang di dalam sembahyang tiba-tiba ia berhadas, sama ada hadas kecil atau hadas besar, sedikit ataupun banyak, sengaja atau terlupa, maka sembahyangnya adalah batal. Kemudian yang kedua, sekiranya ia berhadas, selesai salam yang pertama. Habis sudah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang pertama. Dan sebelum salam yang kedua, maka sembahyangnya adalah sah dan dikira sempurna. Sebab salam yang pertama itu sudah, itu yang wajib kan. Salam yang pertama, dikira habis sudah itu sembahyangnya. Salam kedua itu sunat saja. Maka sembahyangnya adalah sah. Perkara yang keempat, terkena najis yang tidak dimaafkan pada pakaian, badan atau tempat. Jika sekiranya orang yang sedang sembahyang itu terkena najis yang tidak dimaafkan pada bajunya atau badan atau tempatnya, maka batal sembahyangnya. Kemudian jika sekiranya orang yang sedang sembahyang terkena najis yang dimaafkan, seperti bangkai lalat, maka sembahyangnya adalah sah. Beberapa perkara mengenai terkena najisan ini. Yang pertama, jatuh najis kering ke atas badannya atau pakaiannya semasa ia sembahyang. Macam mana hukumnya? Dalam keadaan macam tadi itu, jika ia membuang najis itu dengan segera, laju-laju membuang najis itu, iaitu lebih cepat daripada kadar masa tumakninah, maka sembahyangnya adalah tidak batal. Tetapi, jika ia membiarkan najis itu atau lambat membuangnya, iaitu mengambil masa lebih lama daripada kadar tumakninah, maka sembahyangnya adalah batal. Keadaan yang kedua, jatuh najis basah ke atas pakaiannya semasa ia sedang sembahyang. Dalam keadaan tadi itu, jika ia membuang najis itu dengan segera, iaitu lebih cepat daripada kadar masa tumakninah, dan ia tidak menggenggam dan digenggamnya dan menanggung dan ia hendak menanggung pakaian yang terkena najis itu, maka sembahyangnya tidak batal. Jika ia tidak membuang najis itu dengan segera atau ia membuang najis itu dengan cara menggenggam, dengan menanggung, maka batal sembahyangnya. Perkara yang kelima bagi perkara yang membatalkan sembahyang ini, terbuka aurat dengan sengaja. Penjelasan yang pertama. Orang yang bersembahyang, jika auratnya didedahkan dengan sengaja yang membuka auratnya, maka batal sembahyangnya. Yang kedua, orang yang bersembahyang terbuka auratnya tanpa sengaja. Kalau tanpa sengaja, kedudukannya adalah seperti berikut. Yang pertama, jika ia menutup auratnya dengan segera, laju-laju ia menutup, maka sembahyangnya adalah sah. Yang kedua, jika ia tidak menutup auratnya dengan segera, maka sembahyangnya adalah batal. Mesti tutup cepat-cepat. Ketiga, orang yang sedang sembahyang jika auratnya terbuka berulang-ulang kali kerana ditiup angin. Terbuka balik-balik pasal ditiup angin. Kedudukannya adalah seperti berikut. Yang pertama, jika ia menutup auratnya dengan melakukan beberapa pergerakan yang banyak dan berturut-turut, maka sembahyangnya adalah batal. Kalau sampai banyak pergerakannya dan berturut-turut, batal tiap sembahyangnya tu. Kemudian jika ia menutup auratnya dan tidak melakukan pergerakan yang banyak, iaitu 3 kali gerak atau lebih dan tidak berturut-turut, maka sembahyangnya adalah sah. Yang keempat, kain orang yang sedang sembahyang telah dibuka oleh binatang. Seperti kerak monyet, atau dibuka oleh kanak-kanak yang belum memais. Hingga nampak auratnya, maka sembahyangnya adalah batal. Walaupun ia menutup dengan segera. Ingat 2 poin ini.
Kalau dibuka oleh binatang atau kanak-kanak yang belum memais, maka tetap juga batal. Walaupun tutupnya dengan segera. Infonya di sini, menutup aurat dengan segera, iaitu lebih cepat daripada kadar sekurang-kurang masa tumakninah, hukum sembahyangnya adalah tidak batal. Perkara yang keenam mengenai perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, berubah niat seperti niat berhenti sembahyang atau membatalkan sembahyang. Penjelasan yang pertama, maksudnya orang yang sedang bersembahyang mengubah niatnya. Contoh mengubah niat yang membatalkan sembahyang seperti berikut. Yang pertama, berniat keluar daripada sembahyang, batal sembahyangnya. Yang kedua, ragu-ragu akan meneruskan sembahyangnya atau memberhentikannya, pun batal dia sembahyangnya. Yang ketiga, digantungnya kepada sesuatu dalam membuat keputusan. Tergantung yang membuat keputusan. Seperti kebetulan orang datang, maka ia akan keluar daripada sembahyang. Pun batal sembahyangnya. Penjelasan yang kedua, orang yang bersembahyang tiba-tiba ia mengubah niatnya kepada sembahyang lain. Seperti ia bersembahyang zuhur. Misalnya sembahyang zuhur. Diubahnya kepada sunat sebelum zuhur, yakni qabliyah. Atau ia bersembahyang asar, diubahnya kepada qadha zuhur. Okey, ini keadaan macam mana? Yang pertama, jika perkara itu disengajakannya dan ia mengetahui hukumnya haram, maka sembahyangnya adalah batal. Yang kedua, jika ia mengubah niat sembahyang fardu kepada sembahyang sunat mutlak, apa dia sembahyang sunat mutlak? Sembahyang sunat yang tidak mempunyai waktu atau tidak mempunyai sebab. Dan ia memberi salam daripada 2 rakaat kerana hendak mendapatkan sembahyang berjemaah. Dan ketika itu ia sembahyang seorang diri. Okey, ini maksudnya tu ia sedang sembahyang fardu seorang diri. Okey, ia sembahyang fardu seorang diri. Dan kemudian mungkin di hadapannya ada orang berjemaah, sembahyang berjemaah. Jadi diubah niatnya. Diubahnya niatnya sembahyang fardu seorang diri itu tukarannya jadi sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak rakaatnya 2 rakaat saja. Jadi bila yang mengubah kepada sembahyang sunat mutlak, selepas ia dapat 2 rakaat sudah sembahyang, bagi salam dia. Dihabiskannya sembahyangnya. Sebab ia kan mau sembahyang berjemaah sama orang depan ni. Macam tu contohnya. Maka kedudukannya adalah seperti berikut. Jika waktunya masih panjang, maka tidak batal sembahyangnya. Bahkan sunat ia berbuat demikian. Sembahyangnya tadi itu tidak batal, walaupun ia mengubah niat. Jadi sembahyang sunat mutlak lah jadinya. Jika waktunya sempit, iaitu sekira-kira ia tidak mendapati sembahyang berjamaah. Dia sampat. Orang yang sembahyang berjamaah di depan ini kan habis sudah, tahiyat akhir sudah kiranya. Anda sampat ia berjamaah. Kalau diubahnya. Kalau ia berubah jadi sembahyang sunat pun 2 rakaat bagi salam indah sampat. Pasal orang sudah tahiyat akhir. Dalam waktu itu sekiranya tadi iaitu sekira-kira ia tidak mendapati sembahyang berjemaah dalam waktu itu, maka haram ia mengubah niatnya itu. Perkara membatalkan sembahyang yang ketujuh, membelakangkan kiblat atau berpaling dada daripada kiblat. Maksudnya ialah orang yang bersembahyang wajib menghadapkan dadanya ke arah kiblat. 1. Orang yang bersembahyang jika tidak menghadap kiblat seperti membelakangi kiblat atau berpaling dadanya ke kiri atau ke kanan, maka sembahyangnya adalah batal. Yang kedua, orang yang bersembahyang tiba-tiba ia dipaling oleh seseorang dengan paksa daripada menghadap kiblat, maka sembahyangnya pun adalah batal. Ada orang memaksa memusing badannya tu, jadi terpaling daripada kiblat, maka batal sembahyangnya. Yang ketiga, orang yang bersembahyang jika ia berpaling daripada menghadap kiblat kerana jahil atau terlupa. Jahil artinya dia tidak tahu, dia tahu ataupun ia terlupa.
maka sembahyangnya adalah tidak batal jika ia kembali menghadap kiblat dengan segera. Perkara yang ke-8, makan atau minum walaupun sedikit. Okey, penjelasan yang pertama, orang yang makan atau minum dalam sembahyang, sama ada banyak atau sedikit makan minumnya tu, dan ia menelan air liur yang bercampur dengan yang lainnya, hukum sembahyangnya adalah batal. Penjelasan kedua, jika ia jahil atau tidak tahu akan hukum haramnya atau ia terlupa dan sekiranya yang dimakan atau diminumnya itu adalah sedikit, maka sembahyangnya tidak batal. Perkara yang kesembilan, gelak ataupun ketawa. Penjelasan yang pertama, orang yang bersembahyang, jika jelas gelak atau ketawanya daripada satu huruf atau dua huruf yang difahami, maka sembahyangnya adalah batal. Penjelasan yang kedua yang bagi tahu di sini, senyum, kalau senyum saja tidak membatalkan sembahyang. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah murtad. Apa dia murtad? Murtad ialah keluar dari agama Islam. Sama ada dengan perkataan, perbuatan, atau dengan cita-cita. Kehendak hati maksudnya itu cita-cita. Seperti katanya Allah itu 3, atau ia sujud kepada patung, atau ia bercita-cita akan menjadi kafir pada esok hari. Nauzubillah min zalik. Dalam keadaan macam ni, maka batallah sembahyangnya. Wallahu alam bissawab.